Kini, dunia telah digemparkan oleh virus COVID-19. Seluruh sekolah-sekolah telah mengambil inisiatif baru untuk melaksanakan pembelajaran dan pengajaran PMP secara atas talian. Justru, pentafsiran bilik darjah juga dilakukan secara atas talian. Kumpulan kami yang terdiri daripada Alia Syifa, Fatin Farzana, Hilma Aini dan Nur Nazurah akan mengupas tentang isu ini. Pada 21 Jun 2021, seorang guru geografi tingkatan 3 telah mengadakan penilaian secara atas talian kepada pelajar-pelajar kelas 3 Arif melalui aplikasi WhatsApp. Pentafsiran bilik darjah bermula secara atas talian, tetapi malangnya hanya 3 pelajar sahaja yang memberi respon kepada guru itu. Guru geografi menelefon setiap pelajar yang lain, tetapi mereka memberi alasan yang pelbagai. Contoh, tiada line, tiada di rumah, tiada PC, tiada laptop, tengah bekerja, tengah tolong mak ayah. Guru geografi sangat kecewa dan berasa hampa. Isu ini hangat diperkatakan sehingga sampai ke berita M-Star. Seperti yang dinyatakan dalam berita, viral ini sedih tak sampai separuh masuk exam online. Apa yang guru geografi ini fikir sampai gigit call setiap pelajar? Ini bukan kejadian pertama. Cikgu Fatin selaku guru geografi telah menghubungi penolong kanan pentadbiran untuk melaporkan tentang bilangan pelajar yang menyertai penilaian yang telah dijalankan. Cikgu Hilma selaku penolong kanan pentadbiran mencadang untuk mengadakan perbincangan bersama-sama dengan guru kelas dan wakil PIBG melalui Google Meet. Sesi perbincangan ini terdiri daripada Cikgu Hilma, penolong kanan pentadbiran, Cikgu Nazurah, guru kelas tingkatan 3 Arif, Cikgu Fatin, guru geografi dan Puan Alia selaku wakil PIBG. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada guru-guru dan semua ibu bapa. Waalaikumsalam. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada guru-guru dan semua ibu bapa. Waalaikumsalam. Kita berjumpa kali ini untuk membincangkan tentang isu yang berbangkit baru-baru ini, dan saya ingin persilakanlah cikgu yang mana-mana cikgu yang ingin mengemukakan isu tersebut. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ada ingin mengemukakan isu yang berbangkit tersebutlah. Baru-baru ini saya ada menjalankan ujian pentadsiran bilik darjah PBD kepada pelajar saya, pelajar tingkatan 3 Arif untuk subjek geografi. Isu berbangkit ini berkaitan dengan sepenuhnya mengenai ujian pentadsiran pelajar PBD di bilik darjah. Saya boleh tak kalau saya nak mencelah sikit? Saya nak tanya, PBD tu dia berkenaan apa? Boleh bagi penjelasan dengan lebih lanjut tak mengenai PBD ni? Saya tak apa nak jelas sangat pasal benda ni. Okey. Saya akan perjelaskanlah sikit lebih lanjut tentang apa itu pentafsiran bilik darjah yang dikatakan oleh Cikgu Fatin kita. PBD ni adalah dia merupakan pentafsiran yang berterusan dalam pembelajaran dan pengajaran kita untuk semua subjek. Tujuan dia kita nak dapat maklumat tentang perkembangan, tentang kemajuan, kebolehan dan pencapaian murid itu sendiri, dan kita nak tahulah maklum balas tentang pengajaran guru itu sendiri. Jadi PBD ni dia ada dua jenis lah. Yang pertama dia ada formatif, yang kedua dia ada sumatif. Yang pertama formatif tu dia macam contohnya guru tu soal jawab dengan dengan murid di dalam kelas semasa PMP berlaku.
Manakala yang sumatif tu pula dia melibatkan macam ujian ataupun peperiksaan ataupun kaedah-kaedah yang guru gunakan untuk kita mentafsir perkembangan murid itu sendiri. Itulah PBD untuk menjawab pertanyaan Puan Alia itu. Dia boleh saya dapat gambaran tu sikit lah. Kira daripada apa yang cikgu bagi tahu tu saya nampak lah sikit PBD ni benda apa. Ya, sebab saya pun rasa ramai ibu-ibu, bapa-bapa yang masih macam tertanya-tanya macam mana cikgu zaman sekarang ni tengah orang kata tengah kelas online kan. Macam mana cikgu buat exam untuk anak murid dia. Itu yang saya nak tambah sikit. Macam tadi kita punya Puan Hilma, kita punya PK1 dah bagi tahu sikit tentang kita ada penilaian formatif, penilaian sumatif kan. Okey, untuk saya nak explain sebab saya sendiri guru kelas untuk pelajar tingkatan 3 Arif ni. Saya sendiri guru kelas, jadi macam saya sendiri menilai pelajar saya menggunakan kaedah yang saya rasa lebih senang lah. Macam saya guna kaedah penilaian formatif, iaitu saya macam menggunakan teknik saya kumpulkan markah-markah quiz untuk jadikan itu sebagai penilaian pelajar tersebut. Contoh saya guna Kahoot, saya guna Quizizz, saya guna Google Form dan macam-macam lagi platform yang kita tahu sekarang ni banyak kan teknologi yang kita kata boleh tarik minat pelajar untuk jawab exam. Kalau zaman kita dulu kita guna sistem penilaian sumatif. Bila hujung tahun kita buat exam, cikgu buat exam kan, betul tak cikgu-cikgu semua? Betul. Anak saya kanut buat jawab ujian kan. Sebab benda tu menarik. Jadi contoh kalau saya kata hari esok kita ada exam matematik, kita guna Kahoot. Jadi budak-budak dia dah pelajar semua dah tahu, kalau guna Kahoot cikgu automatik tahu kehadiran berapa orang yang datang. Jadi kalau kata dia seorang je tak datang, cikgu terus boleh detect dekat situ siapa yang tak jawab Kahoot ni, maksudnya dia tak masuk exam. Jadi dia tak ada markah. Jadi macam saya sendiri, saya lebih suka menggunakan teknik penilaian formatif lah. Okey, itu saja saya rasa saya nak menyelit sikit bab itulah. Okay, baru-baru ni saya buat ujian pentaksiran bilik darjah PBD tu secara online. Hanya beberapa orang pelajar saja yang hadir dan kebanyakannya sebahagian besar tidak hadir dalam ujian pentaksiran bilik darjah secara online tu. Saya berasa agak kecewa dan isu yang besar sekarang ni adalah ketidakhadiran pelajar ke ujian pentaksiran bilik darjah secara online. Okey cikgu, cikgu geografi kan, cikgu mengajar subjek geografi kan. Okey, saya faham cikgu. Sebab ni sebelum saya explore ke dunia orang kata dunia pengajaran online ni pun, mula-mulanya saya memang buat exam seorang dua sahaja masuk. Jadi bila jadi benda macam tu, saya cuba explore minat pelajar-pelajar sekarang. Diorang ni tak suka sebenarnya, untuk pelajar ni dia tak suka kalau kita kata buat exam tu macam style zaman-zaman kita dulu, jawab exam depan komputer, bagi soalan suruh jawab dekat rumah, diorang tak suka. Jadi mungkin pada pendapat saya lah cikgu, kita boleh buat cara exam tu menggunakan platform yang menarik. Macam contoh tadi saya ada sebutlah, kita boleh buat Quizizz, benda yang biasa saya gunalah Kahoot, ataupun mungkin word wall, ataupun cikgu boleh buat Padlet. Padlet tu rasanya sekarang ni dah ramai cikgu-cikgu yang guna. Dia bagi tugasan, macam contoh tugasan individu, upload tugasan tu dengan menarik. Jadi pelajar tu dia boleh upload video dengan ada lagu, ada gambar selfie ke lah, video TikTok ke, semua tu boleh orang kata encourage, boleh menarik minat pelajar tu untuk jawab exam. Tu cara saya lah, sedikit cadangan saya kepada cikgu geografi ya. Okey. Tapi kan cikgu-cikgu dia macam saya duk mesyuarat lah dekat dalam grup-grup WhatsApp dengan wakil-wakil ibu bapa yang lain kan. Macam dia ada juga masalah-masalah lain yang pelajar ni hadapi. Dia kadang-kadang bukannya pelajar ni sengaja tak masuk kelas, kadang sebab jaringan internet dekat rumah tu kadang-kadang memang tak ada langsung, kadang lemah jaringan internet. Lepas tu peranti pula dia pun tak ada device yang dia pun boleh nak masuk kelas, sama ada nak guna laptop ataupun nak guna telefon, dia pun terpaksa share dengan adik-beradik yang lain. Lepas tu student dia tak berminat nak masuk kelas tu, macam ada macam-macam
masalah lagi kerana macam Betul. kekayaan teknologi, kerana sebabkan internet dia, lepas tu dia macam emosi dia pun nak pergi masuk exam apa semua. Tu macam mana cikgu kita nak buat cikgu? Betul lah kan, sebab semua bukan semua ibu bapa tu mempunyai keadaan Sebab- yang kondusif lah kan. Kita punya pelajar pun ada daripada golongan B40, ada betul, nasib betul. baik mungkin golongan T20 tu orang kata tak payah berebut. Handset setiap seorang ada. Tapi mungkin ada dalam golongan kita punya pelajar ni ada yang orang kata macam cikgu macam Puan cakap tadi berebut, orang kata berkongsi telefon adik-beradik kan. Mungkin kita boleh fikirlah solusi ni macam mana ya. Ya, mungkin untuk pelajar B40 ni kita ada solusinya lah. Kita sebenarnya mana kita tahu kerajaan dah bagi peruntukan untuk peranti kepada pelajar B40, kepada pelajar sekolah rendah, sekolah menengah yang mana tidak mampu mempunyai smartphone sendiri atau tablet sendiri. Jadi kita boleh bantu para pelajar kita untuk mendapatkan smartphone atau peranti secara percuma lah di bawah peruntukan B40 ni. Apabila mereka dah dapat smartphone tu, mereka boleh menggunakan smartphone tu dengan aplikasi teknologi pembelajaran lah untuk belajar secara online, untuk peperiksaan secara online. Walau bagaimanapun, saya sebagai seorang guru, kadang-kadang saya berasa kurang jelas mengenai cara penggunaan teknologi baru untuk pelajar untuk belajar secara online. Mungkin pihak PKP ada sebarang latihan tak yang diberikan kepada guru-guru mengenai teknologi IT sekarang lah untuk mengajar dan mentaksir secara online. Okey, baik. Untuk penggunaan kemahiran kepada guru-guru ni, KPM ni telah menyediakan satu sumber lah dalam komuniti guru digital learning untuk memberi latihan dan bimbingan guru ni untuk membina kemahiran menggunakan e-pembelajaran kepada murid. Jadi guru ni kat mana kami boleh tengok tu cikgu? Boleh mengakses, cikgu semua boleh mengakses dekat komuniti digital learning, iaitu melalui yang ada 5 yang pernah saya share dalam dulu tu. Boleh guna link tu ya. Dan di situ cikgu akan diajar menggunakan 5 modul. 5 modul tu dia merangkumi, yang pertama dia merangkumi tentang cara kita nak pembelajaran kita, lepas tu bahan binaan, bahan pengajaran kita lah yang untuk digital ni. Kemudian modul yang seterusnya ada modul yang untuk membina penilaian dalam talian dan membina persekitaran digital untuk mengajar lah. Dan jadi saya rasa cikgu-cikgu bolehlah cuba mengakses lah diri dalam latihan dan bimbingan yang telah KPM sediakan ni lah. Jadi kiranya cikgu dalam dalam delima tu semua ada modul-modul semua ada. Semua ada. Boleh tekan link guna jari je. Okey, sekarang semua hujung jari lah. Betul. Okey, baik. Okay, kalau macam tu saya akan menyertai lah latihan tu dan saya akan menggunakan ilmu tersebut untuk diaplikasikan kepada pelajar-pelajar saya. Okey. Kalau macam tu kan cikgu, saya rasa macam saya nak bagi cadangan sikit lah sebelum nak mula kelas tu, boleh tak cikgu habaq dulu dekat dalam grup WhatsApp ke, peringat dekat dalam grup ibu bapa ke, bagi tahu kata lagi setengah jam nak start kelas tu, cikgu bagi tahu peringat siap-siap. Kerana sempatlah student yang mana jaringan telefon dia tu lemah dekat bilik, dekat tempat dia study tu, dia pun mungkin boleh pergi kat ruang tamu yang mana jaringan kuat sikit, ataupun yang mana yang berkongsi telefon dengan adik-beradik tu mungkin dia boleh adjust balik siapa yang nak pakai telefon dulu, Kira macam contoh, kalau kata suasana yang kurang kondusif pula, kiranya yang mana kawasan yang contoh adik-beradik yang family ramai, adik-beradik yang ramai duduk kat rumah, ialah kan PKP semua pakai duduk kat rumah kan. Jadi boleh cikgu. Betul Puan. Okey, macam saya sendiri sebagai seorang guru lah dan juga sahabat-sahabat cikgu saya lain, kami terima cadangan tu. InsyaAllah kita akan praktik kan. Selepas ni kan PK1 kan, kita akan boleh kita akan praktikkan. Kita akan hantar WhatsApp terlebih dahulu sebelum kelas, sebab mungkin macam kami cikgu-cikgu dah bagi tahu sebelum ni, mungkin seminggu awal ke 2 minggu awal, tapi ada yang terlupa.
Jadi kami akan ambil ni untuk khabar awal lah, kira bagi tahu awal kepada pelajar-pelajar, dan mungkin akan WhatsApp ke dalam grup personal, grup ibu bapa lah. Tapi macam saya sendiri kan Puan dan juga cikgu-cikgu, saya ada pelajar saya daripada golongan pedalaman yang mana rumah mereka memang langsung tak ada line. Jadi solusi yang saya bagi kepada pelajar dan juga ibu bapa pelajar tersebut, saya cadangkan ambil satu hari tu, kira kata hari esok ada peperiksaan akhir tahun. Jadi ibu bapa, mungkin anak-anak yang tak reti bawa motor, yang tak ada lesen lagi, ibu bapa boleh bawa anak-anak pergi ke pusat internet komuniti dekat situlah. Macam setahu saya lah, setiap kawasan pedalaman mesti akan ada satu pusat internet, tak pun akan ada perpustakaan. Jadi kita gunakan apa yang kerajaan bagi tu untuk anak-anak kita, untuk pelajar kita lah. Itu cadangan saya kan. Cikgu-cikgu lain pun mungkin boleh juga orang kata ambil langkah tu lah untuk kita kongsi dengan pelajar dan juga barisan ibu-ibu pelajar kita ni. Betul, betul apa yang cadangan Cikgu Nazurah cakap. Kita ni dua pihak lah kena bekerjasama untuk kita nak bagi anak-anak kita semua boleh belajar dengan elok lah. Jadi sebelum kita akhirilah mesyuarat perbincangan kita hari ini ni, saya nak kongsi sikit lah. Saya pernah lah terbaca kajian lah berkenaan dengan sebenarnya PDP secara online kita boleh laksanakan sebenarnya, sebab ada kajian yang mengatakan keboleh laksanaan pentafsiran PBD ni secara talian ni. Mereka telah buat kajian kepada sekolah di Kuala Lumpur, dan mereka mendapati yang guru-guru ni sebenarnya boleh melaksanakan dan memenuhi hasrat KPM dan PBD secara talian ni juga dia berdaya saing dan mampu dilaksanakan praktik lestari. Cuma satu saja, dia PBD ni adalah kurang praktikal lah. Tetapi dari segi cabaran lah, tadi kita bincangkan tadi, cabaran internet, cabaran ICT. Jadi ini dapat, tapi kita dah dapat solusi lah. Kita boleh mendapatkan peruntukan daripada kerajaan kan. Jadi saya berharaplah cikgu-cikgu dan ibu bapa kita sama-samalah berganding bahu untuk kita merealisasikan yang mana kita nak melahirkan pelajar-pelajar yang cemerlang lah, melalui kita dapat nilai mereka melalui pentafsiran bidajah ni secara talian disebabkan pandemik ni. Okey, jadi ada apa-apa tak lagi? Boleh okey. Ada apa-apa lagi tak cikgu-cikgu, ibu bapa ada tak lagi? Ya, kita punya isu yang berbangkit hari ni, kita pun dah jumpa penyelesaian dia. Kira dua-dua belah pihak pun kena mainkan peranan. Betul. Saya rasa untuk hari ni dah selesailah isu-isu yang saya rasa berbangkit tu. Mungkin ada soalan-soalan daripada yang lain ke? Ada tak? Setakat ni untuk saya masalah yang saya utarakan pun cikgu boleh bagi poin saya. Mungkin saya akan sampaikan jugalah kepada ibu bapa dan ibu bapa pelajar-pelajar ni selaku saya wakil kan. Okey, sebelum kita habis perbincangan kita ni, saya nak minta maaf lah kalau ada terkasar bahasa ataupun tersalah kata. Setelah perbincangan isu berkenaan itu tamat, kita dapat rumuskan terdapat pelbagai cabaran PBD secara atas talian dan solusi-solusinya. Pertama, pelajar kurang minat belajar secara atas talian. Justru guru perlu menggunakan platform dan aplikasi-aplikasi yang lebih menarik. Seterusnya, kekangan teknologi dari segi ketiadaan alatan dan capaian internet yang optimum. Justru kerajaan telah memperuntukkan pelbagai peruntukan dan peranti kepada golongan B40. Seterusnya, ruang dan persekitaran pelajar yang terhad dan tidak kondusif dalam kalangan pelajar. Justru ibu bapa perlu mengambil inisiatif untuk membawa anak-anak belajar di perpustakaan. Yang terakhir, kurang kemahiran dan pengetahuan ICT dalam kalangan guru. Justru latihan dan bimbingan yang disediakan oleh KPM
dalam komuniti guru digital learning kepada guru. Justru, guru perlu mengambil peluang ini untuk mempelajari dan meningkatkan kemahiran berkenaan dengan pembelajaran dan penilaian secara atas talian. Untuk menjayakan PBD secara atas talian, ia memerlukan kerjasama daripada semua warga sekolah. Yang paling penting, keyakinan dan persediaan guru yang lebih efisien sangat diperlukan agar kualiti pentafsiran dapat dipertingkatkan. Pentafsiran yang berkualiti akan meningkatkan prestasi pencapaian murid seterus meningkatkan keyakinan ibu bapa dan masyarakat terhadap institusi sekolah. Ini merupakan kajian yang telah dijalankan, iaitu tentang kebolehlassanaan pentafsiran bilik darjah secara atas talian sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP diadakan. Kajian ini menilai 5 aspek yang mana PBD ini mampu memenuhi hasrat KPM, berdaya saing, mampu dilaksanakan, praktikal dan lestari. Cikgu geografi itu telah mengambil inisiatif baru dengan melaksanakan pentafsiran bilik darjah kali kedua menggunakan aplikasi yang lebih menarik seperti kuis, world wall dan sebagainya. Ini merupakan respon para pelajar setelah menjawab penilaian atas talian menggunakan aplikasi yang lebih menarik seperti world wall, Quizlet